Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita mulakan satu segmen baru yang kita namakan segmen Bicara Ahli Parlimen. Dan dalam segmen ini kita akan menjemput ahli parlimen bagi memberikan pandangan-pandangan mereka atas tajuk-tajuk yang mereka pilih sendiri. Jadi dalam masa 30 minit, apa juga tajuk yang mereka ingin bawa akan mereka bicarakan dalam segmen ini. Segmen ini kita adakan kerana semua rakyat tahu yang parlimen telah pun digantung. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan rakyat tidak dibawa ke parlimen oleh kerana parlimen digantung, maka harus ada platform yang lain untuk ahli parlimen membawa isu-isu rakyat kepada pengetahuan pemerintah. Dan di antara option yang kita ada ialah dengan menggunakan media seperti ini. Kita akan mulakan dengan mengatakan bahawa apakah isu yang saya nak bawa hari ini. Isu yang saya nak bawa hari ini adalah tentang pengurusan pandemik COVID-19. Saya bawa isu ini kerana ingin bukan sahaja mendapat respon daripada rakyat tentang isu yang akan saya bangkitkan, tetapi juga ingin menghantar mesej kepada kerajaan bahawa ada benda-benda yang tidak kena. Cara kerajaan mengendalikan pandemik ini. Umum tahu bahawa pandemik berbeza dengan penyakit yang tidak berjangkit. Kalau penyakit yang tidak berjangkit seperti darah tinggi, kecil manis, jantung dan lain, itu ialah penyakit yang tidak berjangkit. Tapi bila kita sebut pandemik, ini ialah suatu penyakit atau virus yang menjangkiti satu masa, satu jumlah publik yang besar dan dalam keadaan ataupun skala yang besar. Dan bila kita sebut pandemik ini, sudah tentulah dua entiti tidak dapat elakkan, iaitu pemerintah atau kerajaan yang diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini, masalah pandemik ini. Dan yang keduanya ialah rakyat yang terkena pandemik ini. Jadi maknanya ada dua pihak, pihak pemerintah dan juga pihak rakyat. Now, untuk itu kita lihat kerajaan ada option. Option yang pertama ialah kerajaan boleh menggunakan undang-undang yang sedia ada ataupun menggubal undang-undang ataupun mengadakan peraturan-peraturan bagi menyelesaikan masalah pandemik ini. Ataupun kerajaan juga boleh melibatkan rakyat bagi memastikan bahawa rakyat juga bersama-sama dengan kerajaan dalam menyelesaikan masalah pandemik ini. Maknanya kita libatkan rakyat juga bagi memastikan kita dapat hapuskan rantaian COVID ini. Saya ingin membawa contoh bagaimana rakyat digunakan untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang kerajaan hadapi satu masa dahulu. Sudah tentu tuan-tuan masih ingat bagaimana kita ada masalah dengan pihak komunis yang menggunakan pengaruh mereka dan mengancam keselamatan negara kita. Di sini sebagai contoh yang baik di mana kerajaan dan rakyat bekerja sama dan begitu rapat. Bagaimana kerajaan menggunakan segala kelengkapan yang kerajaan ada. Malah kita ucap terima kasih kepada pihak tentera, polis dan pasukan keselamatan yang lain yang telah pun berjaya
bukan sahaja memberikan nyawa mereka, tetapi juga memberikan semangat kepada rakyat untuk terus bersama dengan mereka, memberikan sokongan dalam apa juga tindakan yang mereka lakukan. Now, di sini kita dapat lihat bagaimana sebenarnya kerajaan menggunakan kelengkapan, aset dan tentera bagi menghadapi subversif dan juga pihak komunis, the cities ataupun dipanggil komunis teroris. Tetapi bagaimana kerajaan juga berjaya meyakinkan rakyat untuk sama-sama membantu kerajaan dalam memerangi komunis ini. Sedangkan waktu itu kita lihat bagaimana komunis ataupun komunisme, fahaman komunisme ini pada tahun-tahun awal 60-an, 70-an, 80-an hinggalah 90-an, bagaimana komunis dengan begitu hebat menguasai bukan saja negara seperti China, Vietnam, Korea Utara, malah masuk dah ke Cambodia, Laos dan Indonesia juga mempunyai masalah. Tetapi kita di Malaysia dapat menggunakan semua ini, semua yang terlibat, sudah tentu kerajaan, tetapi rakyatlah yang sama-sama juga menggunakan kedudukan mereka, sama ada mereka itu daripada orang perseorangan ataupun NGO ataupun persatuan-persatuan belia, masjid-masjid dan banyak lagi pihak-pihak yang terlibat seperti saya masih ingat lagi radio, TV, jawatan penerangan, academician juga terlibat dalam mengatakan bahawa kerajaan sedang melakukan yang terbaik dan komunisme adalah suatu pengaruh yang tidak baik, dan komunis bukan satu ideologi yang boleh kita terima, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan juga agama kita. Dan inilah yang kita ulang dan ulang, dan akhirnya apa yang berlaku ialah kita berjaya memastikan bahawa pada 2 Disember 1989 kita tamatkan Parti Komunis Malaya, dan satu perjanjian telah pun ditandatangani oleh kerajaan dan juga Parti Komunis Malaya, dan selesailah masalah komunis di Malaysia. Nah, yang saya nak bawa di sini ialah kita ada pengalaman itu, bahawa pengalaman yang kita gunakan ialah dengan menggunakan aset kerajaan, kepakaran kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan juga rakyat. Dan di sini dalam COVID-19 ini this is a missing link. Nampaknya terpisah, ada dikotomi di antara apa yang kerajaan buat dengan apa yang difahami oleh rakyat. Seperti yang saya selalu sebut dalam banyak ruang sebelum ini, bahawa kita sebenarnya di Malaysia ini bernasib baik kerana kita ialah Malaysians are law abiding citizens. Kita amat akur dengan pemerintah, kita selalu mengikut arahan-arahan kerajaan, apa juga yang kerajaan arahkan kita ikut, apa juga undang-undang yang digunakan kita ikut. Maknanya ini satu sudut yang cukup baiklah. Tetapi tidak cukup untuk perang dengan COVID ini. Saya melihat bahawa di sinilah berlakunya terpisah di antara apa juga yang sedang dirancang oleh kerajaan dengan apa juga yang dipahami oleh rakyat. Saya amat yakin pendengar di luar di sana bersama-sama saya mendengar rintihan-rintihan rakyat. Saya selalu ke pasar, ke tempat-tempat awam, mereka datang dan mengadu kepada saya, sama ada melalui datang ke pejabat ataupun telefon atau WhatsApp, bahawa berlaku saya yang pertama sekali lah uncertainties, bahawa rakyat rasa gelisah dan ketidaktentuan sebab maklumat-maklumat yang mereka terima daripada media, maklumat yang bercampur. Soalan pertama, kita telah buat segala-galanya,
Kami dah sacrifice. Kerjaan suruh lockdown, kita lockdown. Kerjaan kata social distancing, kita social distancing. Kerjaan kata kita kena pakai mask, kita pakai mask. Kerjaan kata jangan keluar pukul 8. Tetapi kenapa angka mereka yang terlibat dengan COVID ini makin meningkat dan sekarang ni sudah 5,000 lebih. Jadi sudah tentu ini akan memberikan tekanan kepada rakyat. Soalan selanjutnya rakyat tanya, sampai bila ni? Sampai bila kita terpaksa hidup begini? Apa akan jadi kepada ekonomi kami? Yang meniaganya macam mana? Yang jual pasar malamnya pasal mana? Jadi macam mana? Bagaimana pula dengan persekolahan anak-anak? Bila sekolah anak-anak buka? Anak-anak di kolej dan universiti, ada kata yang tak boleh pergi. Ada pula lepas itu kata cukup untuk dengan online study dan examination. Kemudian isu kedua ialah isu vaksin. Vaksin ini adakah sampai bulan Februari? Siapa yang akan menggunakan vaksin ini dulu? Siapa yang akan divaksinkan dulu? Pelanggannya bila akan sampai? Di manakah kita order vaksin ini? Dan berapa kita belanja? Ini semua dalam persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh rakyat yang sebenarnya kita tidak ada jawapan. Dan kalaupun ada jawapan itu ialah jawapan-jawapan yang mix. Jadi sebab itu saya melihat ada isu-isu macam saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh kerajaan disconnect dengan apa yang rakyat faham. Oleh demikian itu ada vacuum, ada ruang yang akhirnya rakyat merasakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Saya melihat baru-baru ini bagaimana ada pihak-pihak yang telah pun mengkritik kerajaan dengan teruk sekali. Saya faham pegawai kerajaan, frontliners membuat keputusan yang tepat. Namun pun begitu, oleh kerana sistem yang kita ada sekarang, iaitu bila kita sebut eksekutif, dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi kita, tiga tunjang, iaitu eksekutif, perundangan, dan yang ketiga adalah kehakiman, badan kehakiman. Yang boleh berfungsi sekarang ni ialah eksekutif dan juga perundangan, mana mahkamah dan hakim boleh bekerja seperti biasa, melaksanakan tugas mereka. Eksekutif ialah kerajaan, tetapi harus ingat, kerajaan ini orang politik, Perdana Menteri orang politik, menteri-menteri orang politik. Jadi sudah tentu apa juga keputusan yang mereka buat, ianya ialah keputusan politik. Sudah tentu mereka mendapat pandangan dan sebagainya daripada agensi kerajaan dan pegawai kerajaan. Tetapi harus ingat, agensi-agensi hanyalah setakat memberikan laporan dan nasihat. Keputusannya dibuat oleh orang politik. Jadi bila orang politik buat keputusan, sudah tentu pertimbangan pertamanya ialah pertimbangan politik. Yang lain-lain itu dianggap sebagai secondary. Baik itu bila ada pihak yang meminta, mendesak supaya kerajaan meletak jawatan seperti yang dibangkitkan oleh seorang orang UMNO Merbuk, yang meminta kerajaan meletak jawatan kerana gagal menyelesaikan masalah ini. Kegagalan definisi di sini ialah bukan untuk tamatkan COVID, tetapi kegagalan di sini maksudnya ialah untuk menerangkan apakah strategi, apakah plan A, plan B, plan C. Kalau dalam masa bulan ini tak boleh kita selesaikan COVID ini, apakah plan B-nya? Kalau plan B tak berjalan, apakah plan C-nya? Sebab seperti yang saya katakan tadi, banyak negara-negara yang lain telah pun berjaya, bukan tak berjaya. Seperti Taiwan berjaya, New Zealand berjaya, malah China sendiri, di mana COVID ini bermula di China, dan sekarang China berjaya menyelesaikan masalah dia, masalah COVID ini. Dan ini yang menyebabkan kita tertanya-tanya, kenapa kerajaan rasa malu untuk belajar daripada negara-negara ini.
Ataupun adakah ini ialah persoalan politik? Kerana masalah politik inilah yang akhirnya menyebabkan kerajaan tidak mahu mengambil contoh-contoh kejayaan di China, di Taiwan, di New Zealand, malah di Vietnam sendiri sekarang ini. Bagaimana mereka mengambil tindakan, ada political will untuk pastikan masalah ini selesai. Nah, dia kalau sekiranya kita tidak selesai dalam masalah COVID ini, saya yakin dia akan memberikan masalah sampingan yang lebih teruk lagi, ya. Sebab itu ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa keputusan kerajaan untuk menggantung parlimen ini ialah keputusan politik. Sudah tentu ianya keputusan politik, tetapi ia punya berkaitan dengan urusan politik lebih jauh, lebih tinggi daripada urusan untuk menyelesaikan masalah COVID sini. Jadi pada rakyat, kalau sekiranya eksekutif dan juga judiciary atau kehakiman boleh berfungsi, apakah parlimen mesti berhenti? Sedangkan kerajaan sendiri boleh membuat sedikit adjustment kepada persidangan ini. Contohnya, untuk kali ini tidak akan ada urusan-urusan yang berhubung dengan bil-bil, contohnya. Kita ianya lebih kepada isu-isu yang melibatkan rakyat, dan mungkin kita pendekkan parlimen ini kepada satu tahap yang menasabah. Contohnya untuk tahun ini, mungkin persidangan ini kita buka hanyalah untuk seminggu, dan isu-isu yang dibangkitkannya lah isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, tidak melibatkan meluluskan undang-undang dan sebagainya, oleh kerana kita nak jaga masalah COVID ini. Itu boleh buat. Ataupun kerajaan boleh juga buat seramaya. Maknanya kita mempunyai teknologi sekarang ini, semua Zoom meeting lah boleh, dan kita buat seramaya. Kerana saya faham bahawa kononnya oleh kerana maya ini tidak ada peruntukan dalam standing order, kita boleh ubah standing order itu. Standing order itu bikinan kita, bukan kuasa kita untuk mengubah standing order dalam parlimen. Jadi sebab itu saya mencadangkan, malah ada seorang rakyat yang menulis kepada saya, bercakap dengan saya, mencadangkan supaya parlimen maya ini diperkenalkan, supaya ahli parlimen boleh bersidang di dalam alam maya, supaya akhirnya isu-isu yang terkait dengan rakyat ini boleh dibangkitkan juga dalam ini. Saya menyokong sangat idea ini, dan insya-Allah saya akan bincang dengan kawan-kawan supaya saya kira kita boleh start. Walaupun kerajaan tidak mula, tapi harus ada orang yang mulakan perbincangan ini supaya rakyat lebih tahu. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kerajaan dengan rakyat ni sekarang amat terpisah. Apabila ahli parlimen tidak bersidang, tidak berkumpul, tidak berbicara tentang masalah rakyat, maknanya rakyat dan kerajaan amat terpisah. Jadi bila amat terpisah, sudah tentulah kegelisahan dan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat itu akan timbul. Dan saya kira telah tak sampai masanya kerajaan memikirkan untuk menggunakan segala bentuk media, bagaimana untuk rakyat juga dilibatkan. Saya juga nak bawa satu isu, kadang-kadang bila kita membuat satu perubahan yang baik untuk negara, tetapi bila tidak dipaham. Sebagai contohnya ialah tindakan kerajaan untuk mengadakan CAC, COVID Assessment Center,
di hospital dan sebagainya. Itu idea yang baik. Maknanya mereka yang dijangkiti ataupun dipercayai dijangkiti COVID sebelum dimasukkan ke dalam ward, pergi ke CAC dulu, COVID Assessment Center, dan doktor atau pakar akan rawat dia, test dia, melihat sebagai serius mana pesakit ini. Kalau tidak serius, maka dia dinasihati untuk duduk di rumah, kuarantin dalam rumah. Mungkin gelang akan dipakai tu, saya dimakhamkan, mungkin warna putih. Jadi maknanya dia self kuarantin, duduk di rumah. Tetapi harus ingat, sekarang ini yang menimbulkan keresahan di kalangan rakyat ialah kenapa orang yang kena COVID ini kena duduk di rumah. Kerana dulunya semua orang kena COVID ini duduk di hospital. Jadi sekarang ni rakyat tak terbangun. Adakah kerajaan nak biarkan adakah 5,000 ini terjadi sebabkan oleh mereka ini dilepaskan ataupun diletakkan di rumah masing-masing? Adakah kerajaan telah pun hilang kawalan terhadap penyakit ini? Kenapa saya, penyakit keluarga saya kena duduk di rumah sedangkan keluarga jiran saya sebelum ini dihantar ke hospital? Jadi ini semua ialah gara-gara maklumat tidak cukup kepada rakyat. Dan lebih penting sekali bagi saya, rakyat sudah mulai hilang keyakinan ke atas apa juga yang telah pun diberikan maklumat oleh kerajaan. Ini penting. Sebab kalau rakyat sudah mula mempertikaikan maklumat-maklumat yang diberikan oleh rakyat, oleh kerajaan, saya amat bimbang masalah kita ini akan menjadi lebih teruk di masa hadapan, disebabkan rakyat sendiri sudah reject apa juga maklumat-maklumat yang diberikan oleh kerajaan. Sebab itu saya bukan sini nak mengkritik kerajaan, saya ingin mencadangkan sebagai wakil rakyat, saya bertanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen pembangkang yang saya akan menegur kerajaan sekiranya ada benda-benda yang boleh saya tegur, kerana saya tegur setelah mendapat feedback daripada kalangan rakyat yang sentiasa berhubung dengan kita sebagai ahli rakyat. Malangnya oleh kerana tidak ada persidangan parlimen, jadi mesti ada satu saluran, mesti ada media yang boleh kita gunakan untuk terus menghubungi rakyat. Sudah pasti saya terlibat juga dalam jawatan kuasa ini di peringkat daerah untuk memerangi COVID-19 ini. Tapi tidak cukup. Peringkat daerah lazimnya mereka menerima arahan daripada atas, dan sudah tentu kita akan confine discussion kita ini hanyalah sekadar dalam kawasan yang saya ada tanggungjawab. Tetapi bagaimana saya boleh push idea ini sebagai ahli parlimen sampai kepada pembuat dasar, iaitu eksekutif. Jadi sudah tentu ini menjadi masalah yang besar pada kita. Harus ingat dalam parlimen, ahli parlimen juga mempunyai kepakaran masing-masing. Ahli parlimen juga mempunyai maklumat. Ahli parlimen juga mempunyai backup. Ahli parlimen juga mempunyai penyelidik. Ahli parlimen juga mempunyai rakyat yang memberikan feedback kepada mereka. Jadi kalau sekiranya kita berkumpul, kita bincang dan kita mencari jalan tengah untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, dan sekaligus masalah ini dapat kita rungkaikan. Tetapi kalau kita stop ahli parlimen daripada bersidang, dari bertemu, dari berbincang, inilah akibatnya. Kita tidak tahu apa yang sedang berlaku. Jadi sekali lagi saya nak minta supaya kerajaan melihat balik, supaya harus ada, saya ulang balik, harus ada daya usaha yang bersungguh-sungguh untuk melibatkan bukan sahaja kerajaan dalam menyelesaikan masalah pandemik ini, tetapi juga membawa rakyat
sebagai pihak yang kita katakan penaruh stakeholder ini, pemegang taruh ini, supaya sama-sama dengan rakyat, dengan kerajaan, agensi kerajaan, rakyat dan eksekutif sekali untuk sama-sama bagi menyelesaikan masalah ini. Jadi kepada teman-teman di luar sana yang mempunyai maklumat, yang punya idea, bolehlah berhubung terus dengan ahli parlimen tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap ahli parlimen juga boleh melalui media seperti ini menyampaikan pandangan dia kepada eksekutif, pihak yang buat dasar, supaya kita bukan setakat ingin mengkritik, tapi kita ingin memberikan perspektif kita, ingin memberikan pandangan kita. Ini bukan isu politik, ini adalah isu bagaimanakah kita menyelamatkan negara kita, bagaimanakah kita dapat pendekkan isu yang sedang kita hadapi ini, dan dengan harapan apabila kita sama-sama berganding bahu dalam menyelesaikan masalah ini, dan insya-Allah kita akan hidup dalam kembali kepada keadaan normal, dan rakyat boleh teruskan kehidupan mereka, pemerintah boleh terus uruskan negara ini dengan lebih pantas, pelabur-pelabur asing boleh masuk balik, dan lebih penting sekali anak-anak kita dapat ke sekolah, dapat ke yang di sekolah, dapat melanjutkan pelajaran di universiti-universiti, dan saya harap kerajaan akan mengambil tindakan sepantas yang boleh bagi menyelesaikan masalah ini. Saya ingat itu saja kali ini, dan insya-Allah untuk seterusnya kita akan menjemput ahli parlimen yang lain untuk memberikan pandangan mereka tentang isu-isu yang akan mereka pilih sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.